Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita masih lagi membicara tentang tajuk besar dia, iaitu semayang. Kita pun dah masuk tajuk waktu-waktu yang dimakruhkan semayang. Hari itu kita berhenti taman tu sebab kita berhenti mengejut. Sebab law ni bunyi-bunyi tu berhenti tu kan. Ikut SOP, bunyi-bunyi dia pun suruh berhenti. Tak kira tengah highway ke, tak kena highway ke, berhenti lah. Tapi kadang-kadang bahaya juga lah. Macam dia pun hantar satu video accident di luar negeri tu, bukan di Malaysia. Di luar negeri, kambing lintas, kereta tu langgar kambing. Lepas tu 2 biji kereta langgar pokok hak kereta, hak langgar kambing tu. Hak pertama langgar kambing, hak kereta nombor 2, nombor 3 langgar pokok macam ni lah. Pakai berhenti tengah highway, pakai keluar tepi jalan, pakai duduk gaduh. Lepas tu duduk tengah-tengah gaduh main trailer. Main trailer sapu 3 biji. 3 biji trailer, bayangkan dia tak ada nak break lah. Dia sapu terus. Tapi kita tak apalah ni. Sebab kita pun emergency, bukan saja-saja. Tambah di Kedah lah ni. Cukup takut tuan-tuan. Kemarin 20 lebih, hari ni alhamdulillah kurang sikit. Jadi kita pakai jagalah SOP kerana benda ni benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak. Contohnya SOP yang pihak tetap dengan tulis namanya, dengan nombor telefonnya,
pakai penutup mukanya kita ikut tuan-tuan. Sebagai contoh buku kita tu tuan-tuan, kadang-kadang kita buh nama, nama telefon kita tak buh. Dia itu pun silap juga tuan-tuan. Kerana apa? Nama ramai, nama sama, nama tak buh, iaitu nombor telefon tak buh. Jadi kita pastikan tulis tu bagi semua lah. Apabila berlaku apa-apa, mudah orang nak kontak kita. Baik. Hari itu kita berhenti tak mana tu cikgu? Sabda Rasulullah. Dalil. Tan dalil tu. Saya pun pakai kepik macam ni lah. Dalil tu no. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terlupa mendirikan sembahyang, maka dia hendaklah sembahyang apabila dia mengingatinya, dan dia tidak dikenakan kafarah melainkan mendirikan sembahyang tersebut. Baginda membaca firman Allah yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Ini hak bagi yang bersebab lah. Maksudnya waktu-waktu ini waktu yang tidak dimakruhkan lah. Walaupun kita sebut dah sebelum ni waktu-waktu yang dimakruhkan, sebagai contoh selepas daripada sembahyang subuh, sebelum zuhur, ketika matahari terpacak, ataupun selepas di waktu lepas waktu asar sehingga masuk terbenamnya matahari, iaitu disebut dengan waktu-waktu tahrim, waktu-waktu yang dilarang untuk kita sembahyang kecuali bersebab. Dengan dalil ini, siapa yang terlupa, ini dimaafkanlah terlupa, dia ganti pada waktu-waktu lain dan tidak dosa bagi dia ni. Kita buat contoh dah sebelum ni. Jenis yang tak dosa ni terlupa. Contohnya terlupa sembahyang ataupun tertidur, ataupun kita sebut dah sebelum ni, kita kunci jam dah pukul 5.30 pagi, bunyi jam tak jaga juga. Bunyi jam sampai pukul 10 duk bunyi jam. Kok kerak ayam duk bunyi jam handphone kita tu. Kita tak jaga, kejut-kejut, Pak Loh mai, Assalamualaikum. Kita pun terkejut, Pak Loh mai. Maka yang tu sunat segera, bukan wajib segera, sunat segera. Boleh lagi kita pergi layan Pak Loh dulu, kena kopi dulu, itu tak dosa. Apa tak sengaja. Itu sunat sahaja segera. Berbeza dengan kunci jam dah 5.30 bunyi dah. Kita kata dah 5 minit tidur dulu 5 minit. Kita pun tutup jam 5 minit, 5 jam tidur. Pukul 10 baru bangkit. Tu pun nasib Pak Loh mai bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita pun terkejut pukul 10, 11 dan sebagainya. Ketika tu wajib segera. Tak perlu layan Pak Loh lagi. Tak perlu layan Pak Loh lagi, semayang dulu. Iaitu wajib segera dan wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ni, siapa yang terlupa mendirikan sembahyang, maka dia hendaklah sembahyang apabila mengingati. Hadis sembahyang macam mana? Sembahyang qada lah. Sebab apa? Sembahyang tu ada waktu-waktunya. Kalau habis waktu tu, contoh tadi ni, subuh habis waktu dah. Apabila habis waktu tu, walaupun waktu tu waktu yang disebut dengan waktu yang dimakruhkan, waktu yang disebut dengan waktu tahrim yang diharamkan, waktu tu, maka ketika tu boleh sembahyang atas sebab bersebab. Sebab satu ketika juga Nabi pernah qada sembahyang selepas daripada waktu asar. Kenapa? Melayani sahabat-sahabat yang mai, iaitu waktu lepas zuhur, sembahyang ba'dah zuhur, Nabi duk layan tetamu menyebabkan luput sembahyang sunat ba'dah zuhur. Maka Nabi qada selepas waktu asar. Nabi qada hak sunat tapi kita jaranglah hak qada hak sunat ni. Kadang rajin sangatlah kalau kita qada
hak sunat ni. Selalunya kita qada hak wajib lah. Baik. Dan dia tidak dikenakan kafarah, tak dosalah kalau lupa. Kalau lupa tak sengaja, yang ni dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendirikan sembahyang tersebut baginda membaca firman Allah yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Dirikan sembahyang untuk mengingati itu firman Allah. Kita sembahyang tu hakikatnya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebab di sana ada zikirnya, ada doanya, ada tasbihnya, ada benda-benda yang kita sebut tu bagi kita sembahyang tu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Taha ayat 14. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengingatinya menunjukkan bahawa waktu yang disyariatkan dan dituntut menunaikan sembahyang ialah ketika waktu ingat. Dan waktu ingat itu kadang-kadang berlaku pada waktu-waktu yang dilarangkan. Contohnya bangkit tu pukul 7 lebih 8 lepas waktu syuruk, sebelum waktu zuhur, waktu duha tu. Contohnya waktu yang kita sebut sebelum ni, kalau waktu duha tingginya tembok, panjang tembok, panjang tombak ataupun setinggi galah. Contohnya lepas pada waktu syuruk lebih kurang 28 minit ataupun tengah jam, lepas tu baru kita sembahyang sunat duha. Jadi hak sebelum tu tak boleh. Sehingga mana waktu tu, waktu hak duha ni sehingga sebelum masuk waktu zuhur lah, waktu duha. Tetapi kalau sebelum tu waktu yang diharamkan, waktu yang tak boleh nak sembahyang. Kecuali hak kita sebut tadi ni, hak kita tinggal tak sengaja. Selalunya kita akan buat ni bukan waktu hak qada. Waktu qada hak kita qada sembahyang hak tunai dah. Selalunya kita buat hak sembahyang bersebab ni kerana apa? Mungkin kita masuk masjid. Kita masuk masjid. Maka masuk masjid sunat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Nabi suruh, Nabi arah hak suruh tu hukumnya sunat lah. Tu kita sunat sebelum kita duduk masuk masjid, walaupun waktu tu waktu tahrim, waktu yang dilarang kita masuk tu. Cuma kita masuk tu bersebab apabila kita masuk masjid, sebab masuk masjid disunatkan kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Cuma kalau hari Jumaat, kalau kita mai lewat lah, contohnya mai tu imam duk baca khutbah, sunat tak sunat tahiyatul masjid? Ketika tu sunat kita sembahyang sunat Jumaat. Sunat Jumaat, tak perlu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dengan sembahyang 2 rakaat sunat masjid, maka automatik dapat pahala sunat tahiyatul masjid, dua-dua sekali dapat. Tak perlulah kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Tak khatib duk terang sedang baca khutbah, maka kita hanya sunat sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat Jumaat sahaja. Dapat tahiyatul masjid pun dapat sebelum duduk. Cuma ketika tu kalau kita nak sembahyang secara yang hak ringkas lah. Surah-surah pun tak perlu baca lah. Baca hak rukun-rukun sahaja. Sebab apa? Sebab kita nak dengar khutbah saat lagi ni. Sunat kita sembahyang bersebab tak? Bersebab. Contoh tadi ni tak apalah. Contoh kita sebut ni bersebab kerana masuk masjid. Ataupun bersebab juga kita sembahyang sunat wuduk. Kerana apa? Kerana berwuduk. Kita berwuduk, tengok-tengok waktu tu waktu tahrim, maka boleh nak sembahyang, iaitu sembahyang sunat wuduk. Yang terpenting sekali hak kita sebut tadi ni sembahyang qada. Ini pentinglah. Ini mesti buatlah waktu mana pun. Tak apa kan kita ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu-dulu ni, zaman-zaman jahiliah dulu ni, kita tinggal perintah Allah Subhanahu wa taala sembahyang. Maka apabila Allah dah kita mengaji dah, kita sedar dah tuan-tuan, maka kita kena qada balik. Itu pentingnya kita mai duduk dalam majlismu ni, dia akan ingat kita balik. Tu Nabi kata orang yang berjaya, ketika Nabi beritahu kepada Sayyidina Ali, orang yang berjaya ada 3. Selalunya kalau kita tanya orang berjaya ni, orang yang ada harta, orang yang bisnes bagus, orang yang ada kedudukan, itulah orang berjaya. Nabi kata orang berjaya tu, orang pertama ialah
Orang yang mendapat rezeki yang halal, itu orang yang bahagia. Yang pertama, Nabi kata orang yang dapat rezeki yang halal, itulah orang yang bahagia. Tapi kalau dia tu orang yang kaya, orang yang hartawan tapi dapat rezeki yang haram, maka tak bahagia juga dia, tak berkat juga hidupnya. Yang kedua, Nabi kata orang yang bahagia ni ialah orang yang duduk dalam majlis ulama, majlis ilmu. Itu orang yang bahagia. Orang yang bahagia ialah yang kedua, ialah orang yang duduk dengan majlis ilmu. Yang ketiga, Nabi kata orang yang bahagia ni orang yang dapat melaksanakan 5 waktu sembahyang berjemaah. Ini payah sikitlah. Kalau hak pertama, insya-Allah kita dapat rezeki halal, insya-Allah dah. Yang kedua, insya-Allah lah kita duduk dalam majlis ilmu ni. Ni hak nak istiqamah, hak 5 waktu. 5 waktu dalam keadaan sembahyang berjemaah di masjid ni, payah sikitlah kot. Tapi walau bagaimanapun, jangan kita tinggal. Kalau habis-habis sibuk macam mana pun, jangan tinggal sekurang-kurangnya satu fardu. Mai jugalah. Jangan kita sampai tak mau buat sampai 5 waktu kita lupa akan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu yang mudah-mudahnya waktu mana? Waktu maghrib sekurang-kurangnya ada satu waktu juga kita mai duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Baik. Iaitu dia kata menunjukkan bahawa waktu di syariat dituntut menunaikan sembahyang, iaitu ketika ingat. Dan waktu ingat ini kadang-kadang berlaku pada waktu-waktu yang dilarang. Ketika ingat sembahyang, Allah lupa sembahyang. Tengok-tengok waktu yang kita ingat tu waktu tahrim. Nak kena tunggu dah? Tak perlu tunggu dah. Ni waktu ni tak boleh sembahyang ni. Sedangkan tadi kita tak sembahyang tadi ni, kita lupa. Maka apabila kita ingat, walaupun kita ingat ketika tu waktu tahrim, iaitu lepas pada sembahyang subuh. Selalunya hak kita sebut sebelum ni, kalau hak kita kata hak abak dia subuh, hak sebelum ni qabla subuh, kita buat lepas pada subuh. Itu kita tengok waktu lah. Kalau masih ada waktu subuh, kita tak perlu qada lah. Tapi kalau habis pada waktu subuh, boleh dah kita nak qada? Boleh kita nak qada sembahyang sunat. Tapi kadang-kadang lah, jaranglah orang qada hak sunat. Selalunya kita qada hak wajib. Dia kata waktu ingat, dan waktu ingat itu kadang-kadang berlaku pada waktu-waktu yang dilarang atau dimakruhkan sembahyang. Oleh itu, ia dikecuali daripada larangan mendirikan sembahyang pada waktu-waktu tersebut. Makanya tak ada kecuali lah. Kalau kita tengok orang sembahyang pada waktu tu, jangan kita duduk marah kan. Ni hang sembahyang ni waktu tahrim ni. Kita jangan marah, kita kena sangka baiklah. Mungkin dia qada sembahyang dia. Mungkin dia sembahyang tu dia qada, tadi dia tak sembahyang, dia lupa, dia ingat ketika tu waktu tahrim, waktu dilarang, maka dia sembahyang. Kita jangan duk marah dia lah. Sebab apa? Mungkin dia lupa. Ataupun dia duk qada sembahyang hak dulu-dulu ni, dia tinggal zaman-zaman dulu dia tinggal banyak, dia qada balik. Dia tak kira lah waktu mana pun kita nak qada. Sebab ini hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena bayar. Kena bayar hutang. Kerana apa? Dengar hadis-hadis hak tinggal sembahyang, kadang-kadang takut tuan-tuan, tinggal satu waktu pun dia azab berpuluh-puluh tahun. Tambah pula dalam keadaan tinggal pula dalam keadaan sengaja, boleh jadi dosa tu dosa besar. Kalau kadang-kadang tinggal kerana keingkaran, kadang-kadang boleh jadi rosak akidah kita. Baik. Al-Bukhari dan Muslim meriwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang rakaat selepas asar. 2 rakaat hak kita sebut tadi ni. 2 rakaat selepas sembahyang asar. Sedangkan lepas sembahyang asar ni ada tak sembahyang? Tak ada dah. Nabi sembahyang 2 rakaat selepas asar. Sembahyang dia sembahyang sunat lah. Nabi sembahyang sunat. Kenapa? Lalu dia bertanya mengenai Rasulullah SAW, menjawab, wahai bintu Abi Umayyah, kamu telah bertanya tentang 2 rakaat selepas asar. Ketahuilah, sesungguhnya satu rombongan daripada kaum Abdul Qais telah datang menemuiku, menyebabkan aku menjadi sibuk
melayani mereka dan tidak sempat menunaikan 2 rakaat selepas zuhur dan 2 rakaat selepas asar, ini adalah sebagai ganti. Nak kata tu hak lepas mayang zuhur tu termasuk dalam sunat muakkad. Sunat muakkad, iaitu hak muakkad ni 2 sebelum subuh, lepas tu 2 sebelum subuh, lepas tu 2 selepas daripada sembahyang zuhur, 2 sebelum asar, dan juga 2 selepas maghrib, 2 selepas daripada waktu isyak. Ada berapa? Ada 10 kalau beriwayat daripada Ibnu Umar. 2 subuh, lepas tu 2 daripada sebelum zuhur, selepas zuhur, jadi 6. Lepas tu 2 sebelum zuhur, sebelum asar. Lepas tu 2 selepas maghrib dan 2 selepas isyak. Maksudnya ini hak disebut dengan sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Kalau kita pun tuan-tuan, kalau yang ni kita jangan duk tinggal dah. Hak sunat muakkad yang tuntut. Hak inilah Nabi kena sibuk duk layan sehubungan mai jumpa Nabi menyebabkan luput waktu tu, maka Nabi buat lepas pada waktu asar. Nabi qada balik hak semayang, hak sunat terlepas tu. Sunat tu kata tu Nabi, tuan-tuan, kita jarang jumpa lah. Kalau qada, kalau dia qada bagus, tuan-tuan. Qada hak sunat. Selalunya kita qada hak wajib. Ataupun kita nak buat, contoh tadilah selalu kita buat sunat pun, contohnya kita masuk masjid. Kerana apa? Sebabnya ialah kita semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tak kira waktu mana. Ataupun kita semayang sunat wuduk. Kan kita selalu berwuduk. Apabila berwuduk sahaja disunatkan kita semayang wuduk. Tu ketika dilakukan oleh Abu Hurairah, diceritakan oleh Bilal ketika mana Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi dengar dah tampak kaki di syurga tu. Turun daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi tanya, apakah amalan kamu buat ya Bilal? Kerana apa? Aku dengar dah tampak kaki kamu di syurga tu. Apakah amalan buat tu? Maka Abu Hurairah, Bilal beritahu, aku berwuduk, melebihkan basuhan wuduk, lepas tu aku semayang 2 rakaat semayang sunat wuduk. Tu amalan Bilal. Nabi tak kata hang ni bid'ah ni, aku tak buat ni. Nabi tak kata bid'ah. Kita sikit-sikit bid'ah selawat, bid'ah zikir, bid'ah. Semuanya bid'ah belaka. Sedangkan ulama-ulama dah bagi siap dah. Benar semua amalan tu semuanya hak hukum pada hakikat hukumnya hukum harus belaka. Semua hak benar tu kadang-kadang bid'ah ada yang bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh. Ada yang harus, maksudnya ada bid'ah, ada yang wajib, tuan-tuan. Contoh zaman Sayyidina Osman, himpunkan Al-Quran, maka bid'ah apa? Wajib. Kalau tak himpun Quran, pakai tak boleh baca kita, kan? Ubah Al-Quran daripada bubuh titik. Sebelum ni Al-Quran mana ada titik, tuan-tuan? Ba tak ada titik, ta tak ada titik, sa tak ada titik. Agak-agak kalau tak bubuh titik, agak-agak boleh baca tak kita? Pakai tak boleh baca. Zaman Sayyidina Umar bubuh titik. Lepas buh titik pula, orang bukan Islam ramai dah masuk Islam. Warung Parsi ketika tu mereka tak reti bahasa Arab, tak reti nak baca tulis, tak ada titik, tak reti. Tambah pula dengan huruf ke bawah, atas, depan, kasrah, fathah, doma. Kalau kita tuan-tuan buh titik saja, tak buh baris, boleh baca tak agak-agak? Pakai tak boleh baca. Tu bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Ni buat sekolah-sekolah tahfiz ni zaman Nabi ada sekolah tahfiz? Mana ada, tuan-tuan. Jadi kita jangan hukum lah. Ulama dah elok kita duk bergaduh dengan tahlil, dengan selawat, dengan apa, kan? Asalkan benda tu benda yang tak bercanggah dengan syarak, kita persilakan buat. Sebab apa? Ada yang sebab apa? Ketika mana Sayyidina Umar dia buat sembahyang tarawih 20, dia kata inilah bid'ah yang baik. Sayyidina Umar aku sendiri bahawa perbuatan tu bid'ah yang baik. Bid'ah ni benda yang baru yang Nabi tak buat. Tapi benda tu benda yang tak berlanggar dengan syarak. Contohnya selawat, jaga tak? Selepas tarawih kita Allahumma salli ala Muhammad. Bercanggah dengan syarak dah. Mana bercanggah? Bagus, tuan-tuan. Nabi pun suruh kita selawat. Nabi suruh tu umum. Siapa yang berselawat kepada aku 1 selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Nabi suruh tu umum.
Jadi kita buatlah selawat. Sekurang-kurangnya kita lepas sembahyang tarawih kita selawat. Kalau kita nak selawat saja gerak selawat lah. Pakai tak selawat, nasib dalam sembahyang tu ada selawat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada pakai tak selawat lah kita. Ulama-ulama buat tu dah elok sempurna, tak perlu kita duk bergaduh sesama kita. Baik. Inilah dalilnya Nabi menunaikan 2 rakaat selepas zuhur dan 2 rakaat selepas asar itu adalah sebagai ganti daripada mengqadakkannya. Jadi Nabi qadak balik kerana tadi ni duk sibuk duk layan kaum Quraisy duk demai duk berhubungan mai jumpa Nabi, sibuk menyebabkan Nabi tak sempat nak sembahyang ba'da zuhur. Ba'da zuhur, maka Nabi buat lepas daripada sembahyang asar. Dengan ini semua sembahyang yang mempunyai sebab terdahulu dikiaskan 2 rakaat yang diqadakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kiaslah pada hadis ni hak benda-benda bersebab boleh dah. Habis Ustaz, sembahyang sunat musafir boleh Ustaz? Tengok kita sembahyang tu kita musafir lagi dah. Di rumah kita mana boleh musafir lagi, syaratnya nak kena keluar dulu. Ni kadang-kadang sembahyang rumah, sembahyang apa ni? Sembahyang sunat musafir. Tak musafir lagi. Kena musafir dulu. Keluar daripada kawasan dulu, daerah dulu, sempadan qaryah keluar dulu, boleh kita sembahyang sunat musafir walaupun bukan waktunya, waktu yang hak sebut tadi. Asalkan bersebab. Selalunya kita buat tadilah selalunya masuk masjid sembahyang sunatul masjid, yang kedua selalu kita buat sembahyang sunat wuduk, yang ketiga selalunya kebanyakan kita buat akan sembahyang iaitu sembahyang qadak. Qadak lah sebab apa? Kita hutang dulu ni, banyak waktu yang kita tinggal lah masih berbaki, maka kita qadaklah setakat mana yang kita mampu. Buat maghrib, qadak maghrib satu. Buat subuh, qadak subuh satu. Buat zuhur, qadak zuhur satu. Buat asar, qadak. Lepas waktu asar, walaupun tak ada sembahyang, kita bangkit tambah lagi 4 rakaat. Kita qadak sembahyang asar. Jangan kita dah marah sembahyang 4 rakaat ni. Aku sembahyang qadak. Tak apa. Walaupun waktu tu waktu tahrim. Ataupun nak buat sekali waktu tu lepas asar tu nak sembahyang, subuh pun nak qadak, zuhur pun nak qadak, boleh tak? Boleh bersebab. Asalkan bersebab, kita sembahyanglah. Waktu-waktu mana pun tak apa. Maka dia kata kita disebut di sini, dia kata dengan ini semua sembahyang yang mempunyai sebab terdahulu dikias kepada 2 rakaat yang diqadak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang asar, iaitu di segi hukum harus menunaikannya pada waktu-waktu yang dimakruh hukumnya, haruslah buat waktu tu pun tak apa. Kalau waktu lain lagi-lagilah tak apa, maka dibolehkan. Menunaikan sembahyang di kawasan tanah haram. Di Mekah lah macam mana, ada waktu-waktu dah di tanah haram. Juga di Madinah, di Mekah tu ada tak waktu-waktu tahrim? Kalau di tempat-tempat kita ni ada waktu-waktu tahrim, di Mekah tu ada tak waktu-waktu macam yang kita sebut ni? Adakah di Mekah ada juga waktu-waktu tahrim? Dia sebut di sini. Menunaikan sembahyang di kawasan tanah haram Mekah adalah dikecualikan. Sana sembahyanglah waktu mana pun tak apa. Sebab apa? Sana tu memang tempat untuk beribadat pada Allah Subhanahu Taala, yang satu waktu digandakan sehingga 1000 berganda-ganda, 1000 kali ganda, 100,000 kali ganda, 500 kali ganda. Masjid Mekahnya, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa, maksudnya berganda-ganda. Tu kadang-kadang orang pergi Mekah balik Malaysia dia tak main dah. Dia kata Padang Zahir pergi sana double dah, berapa kali, beribu-ribu kali dah. Bunyi dah tuan-tuan. Cepat sikit lah. Bunyi. Ya, 7 minit bunyi amaran tu. Dia pergi ingat dah bunyi dah.
Maksudnya apa? Di Mekah tak apa, sembahyang dah waktu mana pun tak apa. Sebab apa? Sana memang khas, tujuan ni memang tempat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjarannya berlipat kali ganda. Kat tambah-tambah masjid Haram. Yang kedua Masjid Madinah, Masjid Nabi, dan juga masjid yang ketiga ialah Masjid Al-Aqsa. Baik. Menunaikan sembahyang di kawasan tanah Mekah adalah dikecuali pada larangan tersebut secara mutlak, iaitu boleh tunaikan sembahyang pada bila-bila masa yang digenaki. Sembahyanglah waktu mana pun tak apa, tak dikecualikan. Bersebabkah tak bersebabkan sembahyanglah di Mekah, di tanah haram. Maksudnya apa? Sembahyanglah waktu mana pun tak apa. Kalau sini, kalau nak sembahyang waktu-waktu tahrim, mesti bersebab. Bersebab yang kita sebut tadi ni, sebab apa? Sebab qada. Sebab apa? Sebab kita terlupa. Sebab apa? Sebab bersebab dengan masuk masjid, sebab dengan berwuduk. Tetapi di Mekah, di tanah haram, tak ada sebab apa dah. Tak perlu sebab, sembahyanglah waktu mana pun tak apa, walaupun waktu tu waktu tahrim sekalipun, waktu yang dilarang. Maksudnya tidak ada waktu, iaitu mutlak, iaitu boleh ditunaikan sembahyang pada bila-bila masa yang dikenaki tanpa waktu-waktu yang dimakruhkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bani Abdul Manaf, janganlah kamu menghalang seseorang pun bertawaf di Baitullah ini dan bersembahyang pada mana-mana waktu yang dikehendaki, sama ada malam ataupun siang. Sembahyanglah, tawaflah waktu-waktu mana pun tak apa. Sebab di sana memanglah, maksudnya tempat khusus, tempat beribadat kepada Allah Ta'ala, digandakan dengan 1000 kali ganda. Kalau kita kata, kalau di tempat kita ni nak dapat ganda ni, masuk bulan Ramadan masuk bulan Ramadan, yang sunat dapat pahala yang fardu, yang fardu dapat 70 kali fardu. Tu kadang-kadang orang yang mai bulan Ramadan tu, lepas Ramadan dia tak mai. Dia kata patut badan Zahir satu kali berapa 70 kali fardu Zahir. Bayang syok. Tu dia tak mai dah. Lepas bayang, lepas Ramadan tu nampak muka sama. Nak jumpa pula nanti Ramadan pula. Apa? Dia ingat buat bulan Ramadan tu patut badan satu fardu dapat 70 kali fardu. Bayangkan, buat yang sunat dapat fardu. Bayangkan dia buat tarawih tu 20 rakaat, dah baca 20 fardu. Dia kata tu dia enjoy. Dia buat sebulan, dia tahan setahun. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau macam tu. Buatlah ibadat. Dalam keadaan apa disebut? Buatlah ibadat sehingga kamu jemu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak jemu. Kita ibadat sehingga jemu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan jemu. Takkan jemu menerima amalan-amalan daripada hamba. Lagi banyak kita buat, lagi banyaklah kedudukan yang kita dapat. Lagi banyaklah pahala-pahala yang kita dapat. Macam kita sebutlah, macam kita sembahyang jemaah ni, mai buat sikit satu fardu dapat 27 darjat. Kalau seminggu ni kita mai semua, sebulan agak-agak, kalau sehari dapat 270 satu fardu, bayangkan 5 fardu dapat apa? Kali tengok. Bayangkan kalau kita tulis hari ni Isyak Maghrib dapat dah 540 bayangkan sebulan dapat ni. Bergaduh tak mai ni. Kalau siapa tak pergi masuk bergaduh bang apa? Sebab nampak, tapi sebab ni tak nampak pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi di akhirat besok. Di akhirat besok macam saya sebut selalulah, cuba tengok pengusi ke tu imam ke umum sekali hari Jumaat di atas mimbar tu umum. Siapa-siapa yang mai mengaji, pihak masjid bersetuju untuk bagi seorang RM100. Bukan banyak pun RM100. Cuba try umum tengok sekali, tengok dah, cuba try lagi. Cuba try umum tengok siapa-siapa yang mai sembahyang subuh jemaah kan, siapa-siapa yang mai mengaji kan, kita pihak masjid bersetuju nak bagi seorang RM100. Agak-agak bukan kata orang belah Semeling ni, orang Sembilang pun mai tuan-tuan. Belah Sembilang pada di Seberang Jaya, bukan Semeling, Sembilang pun mai tuan-tuan. Penuh masjid kita semua pakat mai. Sebab apa? Dapat habuan. Cuma hak kita tak nampak habuan akhirat tu. Akhirat tu kita nak tuan-tuan.
Hak akhirat tu yang kita nak tuan-tuan. Biar kita main tuan-tuan. Sama juga ini pun. Di Mekah tu tempat beribadat pada Allah Ta'ala diganjarkan dengan berganda-ganda kelebihan. Maka di sana tu maksudnya tidak ada waktu semayang lah, siang ataupun malam. Nah, ikutlah kita. Lagi banyak kita buat, lagi banyaklah kelebihan-kelebihan yang kita dapat tuan-tuan. Jadi kita habis tajuk tu, saya pun bagi laju-laju tuan-tuan. Tak ada nak melawak-lawak pun tak ada dah. Kalau melawak ubah masa tuan-tuan. Nanti nak ni pun nanti lepas-lepas ni esok lah. Maksudnya kita bagi laju sikit lah. Jadi insya-Allah kita habis tantu dulu. Lepas ni kita akan masuk pula mengulangi semayang yang diwajibkan dan mengqadakkan. Mengulang semayang ulang. Cuma mengulang yang hak lebih baik lah. Nanti kita akan jumpa lah. Contohnya kita main semayang seorang kita. Lepas tu keluar tengok berhenti ada 2 biji kereta mai. Sunat berulang, bukan wajib, sunat je ulang. Sebab apa? Kita dapat pahala berjemaah. Nak dapat pahala berjemaah. Tadi sembahyang seorang kita seorang-seorang. Lepas tu kita nak keluar balik, kita tengok berhenti 2 biji bas ke, 2 biji kereta ke, biji kereta. Adanya kita, jom mai sembahyang kali. Kita dapat pahala jemaah. Tapi kalau dah sembahyang jemaah boleh ulang tak? Tak boleh ulang dah. Dah sembahyang jemaah dah ni maghrib nak sembahyang lagi tak boleh dah. Ni nak ulang apa? Nak dapat pahala sembahyang berjemaah. Kecuali nak ulang boleh dengan syarat qada. Contoh kita jemaah ni, lepas tu mai gang nak buat sembahyang makan nak pi boleh Semua kita niat qada kita nak qada sembahyang kita dulu boleh Selalu orang qada waktu mana? Orang qada waktu sembahyang tarawih. Orang sembahyang tarawih dia qada. Boleh tak? Boleh tapi rugilah. Tak dapatlah pahala sembahyang tarawih tu. Insya-Allah kita berhenti tu. Kita akan sambung nanti mengulangi sembahyang yang diwajibkan dan mengqadakkannya, wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.